Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke sekolah. Okey, hari ini cikgu nak terangkan berkaitan dengan tajuk pertama perniagaan tingkatan 5. Okey, kalau awak tengok untuk tingkatan 5, kita akan bahagikan kepada dua tajuk utama, iaitu yang pertama sumber perniagaan dan yang kedua adalah usaha niaga. Okey, so kita tengok tajuk yang pertama, pengurusan sumber manusia. Okey, tajuk yang pertama adalah pengurusan sumber manusia. Okey, sumber manusia ini merupakan pekerja yang ada dalam organisasi perniagaan. So, kenapa kita perlu uruskan pekerja kita dengan baik? Okey, pertama sekali kita tengok dulu apa dia maksud pengurusan sumber manusia. Okey, pengurusan sumber manusia adalah satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. So, kita nak kekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Okey, apa dia kepentingan pengurusan sumber manusia? Okey, pertama, sumber manusia sentiasa mencukupi. Bila kita uruskan sumber manusia dengan baik, kita akan tahu sesebuah perniagaan tu cukup ke tak cukup sumber manusia dia. Okay, so sumber manusia yang ada diberikan latihan yang cukup dan terkini. Okay, sumber manusia yang ada, maksudnya yang dah ada dalam organisasi tu, kita perlu beri latihan supaya pekerja-pekerja tu up to date. Okay, yang ketiga, pengagihan sumber manusia secara berkesan. Okay, masa tingkatan 4 hari tu, awak dah belajar fungsian-fungsian dalam organisasi. Kita ada fungsian keuangan, sumber manusia, pengeluaran, pemasaran. So, peranan dalam pengurusan sumber manusia untuk agihkan setiap sumber kepada setiap fungsian dengan berkesan. Okey, yang keempat, kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Okay, ini termasuklah insurans, perlindungan keselamatan, hospital. Okay, prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Okay, ini bagi menggalakkan semua pekerja dalam syarikat sentiasa mengekalkan prestasi yang baik bagi meningkatkan kecekapan syarikat lah. Okay, yang keenam, tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Okay, melalui ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh organisasi. Okay, tajuk yang kedua, peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Okay, ada beberapa peranan pengurusan sumber manusia. Okey, yang pertama dari segi keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Okey, tadi bila kita dah bahagikan sumber manusia kepada setiap fungsian, so kita boleh tahu macam mana keperluan pekerja, sama ada pekerja cukup ataupun tak cukup. So, kalau pekerja tak cukup, ia adalah tugas dalam pengurusan sumber manusia untuk merekrut. Merekrut tu maksudnya ambil pekerja baru. Okey. Pengurusan sumber manusia dia akan merekrut dan memilih calon yang berkelayakan untuk menyertai sesebuah perniagaan. So, apabila dia nak merekrut tersebut, dia perlu sediakan deskripsi tugas. Okay, deskripsi tugas adalah senarai tugas yang jelas, okay, supaya pekerja dapat menjalankan tugas dengan cekap. Okay, dan seterusnya, pengurusan sumber manusia perlu sediakan kontrak yang menarik supaya dapat menarik pekerja baru dan memastikan kesetiaan pekerja dalam organisasi perniagaan. Okay, yang kedua, membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Okay, dalam sesebuah organisasi, setiap bahagian fungsian yang kita dah belajar sebelum ini, setiap satu fungsian saling memerlukan untuk mencapai visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, setiap pekerja akan berusaha untuk mencapai indeks pencapaian utama KPI, okey, dan melalui kerjasama, melalui perkongsian pengetahuan, pengalaman dan kemahiran untuk mencapai sasaran pasukan. Okey, yang ketiga, prestasi pasukan. Okey, prestasi pasukan akan mempengaruhi produktiviti, kuantiti dan kualiti pengeluaran sesuatu perniagaan. Okay, prestasi dan motivasi pasukan boleh dipertingkatkan melalui latihan dan kursus secara intensif. So, bila pengurusan sumber manusia ditengok prestasi semakin menurun, so apa dia boleh buat? Contoh, buat kursus motivasi, okay, ataupun latihan-latihan, team building dan sebagainya lah.
Okey, yang keempat, latihan peningkatan kemahiran. Okey, program latihan dan pembangunan mesti diberikan secara berterusan mengikut keperluan semasa. Okey, macam cikgu dalam organisasi sekolah pun perlu mengikuti latihan dari semasa ke semasa. Macam cikgu dalam setahun perlu lengkap berapa jam latihan. Okey, dan program latihan dan pembangunan seperti latihan sambil bekerja boleh melengkapkan diri pekerja dengan kemahiran dan pengetahuan yang khusus. Okey, contoh pekerja awak kurang ilmu dalam art and design, contoh nak design website ke. Okey, so dari sambil dia bekerja tu, pergi hantar dia juga latihan yang dapat meningkatkan dia punya kemahiran. Okey, yang kelima, membentuk persekitaran kerja yang positif dan juga harmoni. Okey, so penting untuk persekitaran yang positif bagi meningkatkan produktiviti, motivasi, kepuasan kerja dan mengurangkan kesilapan tugas dan juga tekanan kerja. Okey, persekitaran kerja yang harmoni dapat membolehkan pekerja menjana banyak idea baru serta mampu menjalinkan hubungan yang baik dengan pihak luar. Okey, yang keenam, pemantapan budaya profesional. Okey, ini adalah amalan kerja yang beretika dan berintegriti yang diwujudkan dalam organisasi pekerjaan lah. Okay, contohnya kita ada pengurusan Jepun seperti TQM, Kaizen, 5S, Zero Defect dan sebagainya lah yang boleh diamalkan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelanggan. Okay, yang ketujuh, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Pengurusan sumber manusia perlu membangunkan bakat pekerja melalui pelbagai aktiviti dan menyediakan sumber pembiayaan pendidikan untuk menggalakkan pekerja menambahkan pengetahuan dan kemahiran kepakaran. Contoh macam buat pertandingan ke, secara tak langsung pekerja dapat meluahkan dia punya kreativiti dan inovasi yang sebelum ni mungkin terpendam dalam diri masing-masing lah. Pekerja yang kreatif dan inovatif akan diberikan ganjaran dan penghargaan kerana sumbangan, produktiviti dan motivasi kerja mereka. Yang ke-8, pemberian insentif yang mudah sabah. Fungsi ganjaran kepada kerja adalah untuk meningkatkan prestasi perniagaan, meningkatkan motivasi dan juga kesetiaan pekerja dan pekerja boleh rasa yang mereka tu dihargai. So pengurus sumber manusia dia perlu sediakan skim insentif yang bersesuaian bagi menjamin dan melindungi kebajikan pekerja. Contoh kalau pekerja tu dalam organisasi yang bina bangunan, so apa skim-skim insurans yang dapat melindungi keselamatan pekerja tersebut lah. Yang ke-8, pemberhentian pekerja. Terdapat 4 jenis penambatan kontrak seperti persaraan, penambatan secara sukarela, penambatan perkhidmatan secara tindakan disiplin dan pemecatan terhadap pekerja. Kalau yang secara persaraan ni, pekerja tersebut telah mencapai umur bersara, contoh 55 tahun, 60 tahun. So pekerja bersara, pekerja akan dapat ganjaran lah ataupun bayaran yang setimpal seperti gratuiti. Gratuiti ni adalah bayaran lamsam ataupun sekaligus yang didapat masa dia bersara ataupun dia dapat pencen. Pencen ni adalah bayaran bulanan sebagai tanda penghargaan atas sumbangan mereka. Yang kedua, penambatan secara sukarela. Mungkin pekerja tersebut dia rasa dia tak boleh memberi komitmen yang tinggi kepada syarikat, so dia berhenti tamat perkhidmatan secara sukarela. Yang ketiga, penamatan secara tindakan disiplin. Ini contoh awak nak berhenti sekolah lah. Mula-mula cikgu bagi amaran pertama, amaran kedua, surat gantung. Lepas tu baru awak diberhentikan secara tindakan disiplin. Dan yang keempat, pemecatan terhadap pekerja. Ini kalau pekerja tersebut melakukan kesalahan yang besar lah. Contohnya penyelewengan, yang memang terus ditamatkan, pecat terus pekerja tersebut. So setiap perniagaan perlu ada sistem pemberhentian kerja yang sistematik supaya tidak ada pembaziran sumber manusia. Dan mewujudkan suasana yang harmoni dan hubungan yang baik antara majikan dan pekerja di dalam perniagaan. So hari ni kita belajar dulu kepentingan pengurusan sumber manusia dan juga peranan pengurusan sumber manusia dalam perniagaan. So cikgu sertakan juga latihan. So buat latihan dalam buku latihan masing-masing.
Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.